Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Perbincangan kita kali ini ialah hukum al-jahru bidzikri wal Quran fil masajid. Iaitu hukum menyaringkan, menguatkan suara dengan zikir, baca Quran di dalam masjid. Sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Untuk menjawab persoalan ini, perbincangan ini saya merujuk pada kitab Fathul Mu'in. Sebagaimana disebut oleh Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Dia sebut, dia kata, wala yujharu musallin wa ghairuhu in syawasha ala nahwi naimin aw musallin fayukrah. Dia kata, dan tidak boleh kita menguatkan suara, menyaringkan suara, iaitu bagi orang yang solat ataupun lain daripada orang solat, iaitu termasuk orang zikir, orang baca Quran dan sebagainya, sekiranya dengan menguatkan suara ini boleh mengganggu ke atas orang yang sedang tidur. Ataupun orang yang tengah solat, maksudnya di masjid. Ada orang tertidur di masjid, kalau kita berzikir dengan kuat ataupun kita baca Quran dengan kuat, boleh mengganggu orang lain yang sedang tidur di masjid. Ataupun orang solat di masjid, maka hukumnya adalah makruh. Kama fil majmu'i, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Baik. Wa bahasa ba'duhum al-man'u minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Setengah daripada ulama lain membincangkan, dia kata hukumnya ialah menegah, melarang daripada menyaringkan, menguatkan suara sama ada dengan baca Quran ataupun lain-lain, iaitu di hadapan orang yang tengah sembahyang sama sekali. Bila kita ada dalam masjid, ada orang tengah salat, umpamanya kita menguatkan suara dengan zikir, baca Quran dan sebagainya, ini ditegah sama sekali apabila ada orang salat. Sebab apa dia kata, li'annal masjida waqafa 'alal musallin ay as-salatan dunal wa'az wal qura. Kerana dia kata asalnya masjid-masjid ini diwakafkan ke atas orang yang untuk kegunaan orang yang solat. Asal dia, masjid-masjid ni diwakafkan untuk orang solat. Asalnya begitu. Bukan diwakafkan untuk orang buat kuliah ataupun orang yang baca Quran. Sebab tu dia kata, asal dia kata ditegah sama sekali. Baik, ini disebut dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Al-Malibari. Kemudian, Syekh Said Bakri dalam kitab Hasyiah an I'anatul Talibin menyebut, dia kata, wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'azzin li musallin aw naimin. Kama sarrahan Nawawi fi kutubih. Dia kata makruh menguatkan suara, meninggikan suara dengan bacaan surah Al-Kahfi. Umpama malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi atau hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi di masjid. Baik, makruh dia kata baca surah Al-Kahfi dengan suara yang kuat ataupun surah-surah lain lagi, sekiranya dengan menguatkan suara itu boleh mengganggu ataupun menyakiti orang yang tengah solat ataupun orang yang tengah tidur. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab-kitabnya. Imam Nawawi sebut dalam kitabnya beginilah, kata Syekh Said Bakri. Wa qala Syekhuna fi Syarhil Ubab. Dan kata Syekh Ibnu Hajar pula dalam kitab Ubab. Kitab Ubab ni kitab yang terakhir ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar, yang disebut oleh para ulama. Dia kata kitab ini merupakan pendapat yang muktamad mengikut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Akan tapi sayang kitab ini tidak sempat ditulis, dihabiskan, disiapkan oleh Syekh Ibnu Hajar kerana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Ibnu Hajar menyebut kitab Syarah Ubab, kitab Al-Ibab, Syarah Al-Ubab, dia kata yang bagi hurmatul jahri bil qiraati fil masjid. Dia kata sepatutnya hukum dia haram. Dia kata meninggikan suara dengan bacaan, itu bacaan Al-Quran, termasuk zikir ni di dalam masjid. Wa hamala kalaman Nawawi bil karahah. Dan Syekh Ibnu Hajar, dia kata, dia menyebut pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia yang mengatakan makruh meninggikan suara bacaan ataupun zikir dalam masjid ini, ala ma idza khaffa at-ta'zi. Apabila dia kata makruh ni mengikut Imam Nawawi, kata Syekh Ibnu Hajar, ialah apabila
gangguan ataupun menyakiti orang yang solat atau orang tengah tidur di masjid ini, sekiranya sikit. Gangguan tu atau sikit saja. Dalam qadar yang sikit. Adapun kalau sekiranya gangguan itu sehingga boleh mengganggu orang yang solat, umpamanya, bagaimana contoh saya solat satu masjid solat subuh, orang jemaahnya ada 7 orang, dia pakai speaker, dia mengalahkan speaker Masjidil Haram. Sehingga kita yang solat di belakang pun nak baca tak tahu apa, umpamanya. Kerana kuat sangat, dengan lama pula tu. Dia berzikir dengan suara kuat. Sedangkan ahli jemaah ada 7 orang saja. Solat subuh pula tu, umpamanya. Baik, ini kata Syekh Ibn Hajar, kalau sampai begitu, hukum dia, kata dia haram. Wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjidi. Dan Syekh Ibn Hajar menyebut dalam kitab Ibab dia, Syarah Ubab, dia kata, makruh tadi apabila bacaan tersebut bukan di masjid. Adapun di masjid yang asalnya wakaf untuk, iaitu orang yang solat, umpamanya, baik, bila kita baca dengan kuat zikir dan baca Quran dengan kuat, boleh mengganggu orang yang solat. Kalau mengikut Syekh Ibn Hajar mengatakan boleh, dikatakan, dia kata haram hukumnya. Sepatutnya hukum haram, dan Imam Nawawi menyebut makruh, dikata Syekh Ibn Hajar, apabila baik qadar ataupun qadar dia panggil gangguan tersebut sekiranya sikit sahaja. Jadi sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan ringkas daripada 2 kitab yang saya bacakan ini, satu Fathul Mu'in dan juga dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, disambung, dikuatkan lagi oleh pendapat Syekh Ibn Hajar dalam kitab Al-Ibab, Syarah Al-Ubab ini, boleh menjadi penjelasan kepada kita berhubung dengan perkara ini, supaya kita tidak bergaduh, supaya kita tidak mengganggu umpamanya jemaah-jemaah dalam masjid. Mudah-mudahan kita hidup, kita buat amal ibadat dalam keadaan yang terang lagi bersuluh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.